kita punya kerja, kemudian kita akan buat tapak yang baru untuk kita start lukis. Okey, baik, sekarang ni kita dah buka kita punya muka hadapan. Okey, so sekarang ni apa kita nak buat? Okey, pertama sekali kita perlu tambah kita punya kotak tajuk. Okey, so baik kita pergi insert. Okey, so pergi ke block font library. Okey, kemudian so dekat sini kita dah save kan. So kita dah okey. So okey, so kita ada kotak tajuk. Kita dah masukkan itu. So kita tekan kotak tajuk. So kita tekan sekali je. Okey, so nanti sekarang ni dia akan tunjuk dekat mana kita posisi yang kita nak letak. Jadi kita letak kat mana. So kalau cikgu nak letak kat samping center ni. Okey, so ni kita akan letak je. Okey, sebentar. Okey, sekarang ni kita dah masuk. Okey, sekarang ni memandangkan kita nak melukis dengan cara yang senang. Apa kata kamu tambah gambar dalam kamu punya ruangan kerja. Okey, so macam mana? Pergi kat library. Okey, kemudian kamu pergi dekat bahagian ni. Kamu tambah lagi satu picture, pergi cari gambar itu. Okey, so sekarang ni kita nak gambar. Okay, so sekarang ni so ada cara-cara dia. Okey, kalau macam kamu rasa macam susah nak cikgu macam mana kita nak tambah gambar dalam kita punya AutoCAD ni cikgu. Okey, so sekarang ni senang je. Mari cikgu tunjuk satu cara yang senang. Okey, sekarang ni kita dah buka kita punya file. Kita pergi dekat kita punya gambar yang kita nak tambah tu. Okay, so kita pergi file ni. Okay, so sekarang ni gambar tu kat mana? Gambar ni kan. Okay, yang ni kita akan masuk dalam kita punya tu. Just ini. Tekan copy. Kalau cikgu struktur tekan C. Copy boleh. So sini. Okay, kita tekan button copy. Cari copy. Kemudian kita pergi dekat kita punya AutoCAD tu. Kita kat AutoCAD kita. Okey. Kemudian kita nak tampal kat mana? Okey, nak tampal kita tekan terus yes button ni tambah dengan V, kita paste kat sini. So kat mana kita nak letak dia? Okey, so bandangkan kita nak dekat dekat sebelah sini. Dan kotak pun boleh. Bandangkan nak senang kita. Tak, kita off ni offset ni, akan mengganggu. Sekarang ni kita tak luar boleh, lagi senang. So okay, berapa besar ni? Dia akan terus besar terus. Nak orang kecil. Okay, so yang ni menegak. So sekarang ni benda ni besar sangat. Dah kita kecilkan dia. So kecilkan dia, kita pergi bahagian tekan scale. Tekan. So dah kena kecilkan. Okay, so lagi satu. Kita nak kecilkan lagi sikit. Okay, baik. Sekarang ni kita start. Okay, sekarang ni kita pakai besar sikit. Okay, so kan kita zoom sikit. Okay, sekarang ni kita dah start masukkan kita punya gambar. Gambar ni apa? Gambar ni adalah gambar yang kita akan wujud untuk kita melukis isometrik. Okay, so sekarang ni pergi dekat line. Okay, kemudian kita pergi kat line, kita tengok ada berapa tu punya jarak ni. Okay, kamu tahu dalam soalan dia kata dia bagi info dah kat sini, satu kotak ni bersamaan 10 mm. Kalau menegak pun 10 mm. Okay, jadi kamu kira kamu lihat ni satu kotak ni ada persamaan 10 mm. Okay, sekarang ni tips seterusnya kita perlu tahu mana bahagian yang senang kita nak lukis. Okay, so macam mana kita nak lukis tu kita lihat pada banyak pandangan. Okay, so pertama kita lihat berapa permukaan dari setiap pandangan kita. Okay, so sekarang ni kita pandang bahagian pelan. Okay, so kalau kita pandang dari atas kita nampak apa? Berapa permukaan?
Sini ada berapa permukaan? 1, 2, 3, 4. Okay, so kalau pandangan hadapan ada berapa pandangan? 1, 2, 3. Okay, 3 saja. Ada tambah lagi tak? Tak ada. Okay, so pandangan sisi ada berapa? Ada berapa permukaan yang kamu akan nampak? Ada berapa? 1, 2 dan 3. Okay, so sekarang ni mari kita mulakan. Sebelum tu pun kamu kena pasti objek yang kamu nak lukis tu ada berapa bentuk geografi. Okey, sekarang ni kita pastikan. Okey, atasnya apa? Bentuk apa? Segi 4. Bawah ni segi 4. Tapi dia nak agak sengit. Okey, bawah ni segi 4. Okey, bawah ni pula separuh bulatan. Okey, so kalau macam tu kamu pastikan supaya kamu lukis semua geografi ni ada dalam kamu punya lukisan. Okey, so pertama sekali kita nak lukis, kita akan on kita auto. Kemudian kita akan on kita punya bawah ni, tekan yang assistant pen. So kita on kan dia. So kita nak on. So kita tekan akan on ke F8. Sampai kita on. So sekarang ni kita ambil line. Kamu tengok dia punya komen di bawah ni kata apa? Kat mana first timer. So kita letak kat sini. So bila macam ni, macam mana kena buat? Macam mana nak buat ni? Okay, so kita tekan sini dulu. Sekarang ni kita pergi sini. Kita perlu on. Perlu on dahulu. Kalau tidak tu kata tak on, kita suruh mouse kita tu sampai ke situ dan dia akan menyala. Kalau tak nanti dia tak akan menyala. Okay, so tekan kat line. So titik kat mana. Okay, so sekarang ni kita tengok pandangan. Kita guna starter plan sebab kita nak buat kotak di bawah dulu. So titik kat sini dulu, tengah sebawah ni. Okay, so sekarang ni kita nak buat kotak. Sebab apa kotak? Sebab nanti senang nak kita lukis. Okay, so kita ni berapa dia punya panjang tengok ni. Okay, so panjangnya berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so berapa ni? 9 kali 10 berapa? 90. Just tekan enter. Sekarang ni lebar berapa ni? Lebar depan ni. Okay, sekarang ni lebar berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 kali 40, 40. So tekan enter. Sini 90. Sini 40, just tekan enter. So kita dah habis dah, tekan yes. Okay, sekarang ni kita tinggal yang ni dah. Okay, bagi tempat bawah. Kemudian kita tambah line atas. So kalau line atas ni kita akan guna. Okay, sekarang ni kita ambil line. Okay, sekarang ni kita akan on kita punya snap. Okay, sini. Sekarang ni buat kat atas. Okay, so kamu lihat berapa yang ketinggian. Okay, jadi kalau kamu nak check, kamu lihat sini ada sebuah kotak. Ujung ni berapa ni? Okay, di sini ada satu perkara yang kamu perlu tahu. Kamu lihat tinggian paling tinggi tu untuk kamu buat kotak dia dahulu. Kamu kira paling tinggi itulah dia punya tinggi yang paling yang kamu perlu buat kotak tu. Okay, so sini berapa tinggi dia? Ni paling tinggi. So kita kira ambil yang ni je lah. 1, 2, 3, 4, 5. So berapa ni? 5 kali 50, 10, 50. So tekan enter. Okay, 40. Bawah ni. Tekan isi. Kemudian kita akan tambah line lagi. Kat sini kita akan buat pilih right. Okay, kita harapkan ambil top dulu. So berapa ni? Inilah 90. Center. Yang kita akan bawa ke tepi ni berapa ni? 40. Enter. Dan bawah ni
Okay, baik. Sekarang ni belakang ni pula kita just tambah satu line saja sebab kita line belakang tu tidak perlu sebab kita nak lukis bahagian yang kita nampak. Senang. Bahagian yang kita nampak, so tekan ambil line. Okay, baik. Sekarang ni macam mana kita nak lukis lukisan ni seterusnya. Okay, baik. Sekarang ni kita lukis part yang kita nampak permukaan yang dekat dengan permukaan. Jadi kita zoomkan sikit. So permukaan yang nampak dengan kita kerja permukaan kotak adalah 1, 2 kan, sebab dekat dengan permukaan kotak. Okay, baik. So kita akan buat yang ni, bahagian ni dulu sebab dia senang. Okay, so kita ambil line titik kat sini, so kat atas. So berapa punya ketinggian dia adalah kira 1, 2, 3. So 3 kali 10 30. Okay, so kita bawa ke sini. Okay, so kan kita tekan F5. Okay, bayangkan offset ni mengganggu, kita off saja. Okay, so sekarang ni berapa yang punya panjang dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 10 50. So tekan enter. Yang di ke bawah, so tekan F5 balik, F5. Okay, guna berapa dia punya ke bawah ni. So bawah dia adalah 30 dan saja. Okay, so sekarang ni kita dah lukis bahagian ada permukaan. So kalau macam kita cikgu, kalau line belakang ni kita nak padam boleh ke cikgu? Boleh. So tekan klik sini sampai kalau dia menyala warna biru ni, just tekan delete. Okay, so belakang ni pun kita nak delete. Okay, sekarang ni kita tinggal apa lagi? So bahagian permukaan yang dekat dengan kotak adalah bahagian ni. So kita ambil line. Okay, so kita on balik on snap ni. Sebab apa? Sebab kita nak garisan tu betul-betul dekat dengan garisan awal. Okay, so ni ke sini berapa ni? Okay, so 1. Jadi 1 kali 10 adalah, so kalau dah macam tu kita nak senang, kita off dah. Jadi berapa? 10. Dan kita akan buka ke sini. Berapa dia punya ni? Panjang dia 20. So tekan 20 dan dia akan ke sebelah. Kita tekan F5. So ni berapa ni? 20. Dan sini pun 20. Enter dan isi bawah. Okey, baik. Sekarang ni kita tinggal apa lagi ni yang dekat dengan permukaan kotak kita? Tak ada kan? Okey, sekarang ni kita fikirkan mana bahagian yang senang untuk kita lukis yang berbentuk 4 segi. Sekarang kita lihat yang senang apa? Bahagian sini kan? Okey, so kita ambil garisan. Okey, jadi kita akan start. Nak start apa nak senang, kita off snap kita sebab dia akan bantu kita lukis supaya garisan ni tepat-tepat dia dalam dekat garisan awal. Okey, so kita akan gerak ke sebelah sini. Berapa dia punya lebar dia? 20. So tekan enter. 20 ke 40? 40. Tengok betul-betul. 40. So ke sini berapa? Ke sini adalah berapa yang punya tu? 1, 2, 3, 4, 5. So 50. So ke sini berapa? Sini adalah 40. Okay, baik. Bahagian ni kita dah lukis sekarang. Okay, sekarang ni part mana yang senang untuk kita lukis? Ada lagi segi 4. Yang ni bahagian 1, 2. So kita ambil line. Okay, letak sini. Okay, sekarang ni kita off net kita supaya tak ganggu. So F5. Perhatikan dia garisan dia tunjuk ke bawah. Okay, bawah. Okay, so sekarang ni berapa yang lebar panjang dia ni? Dia punya panjang dia 20.
20, tekan enter, kemudian bawa ke tepi, tambah lagi 20. Okay, tinggi dia 20, just tekan enter. Okay, sekarang ni kita kotak sebelah ni pula. Okay, kita off snap kita. Okay, baik. Yang kita off snap. Okay, sekarang ni kita buat line tu ke sebelah sini. Okay, berapa dia ni panjang? 20. Okay, so line dia tekan ke atas 5, tekan 20, lepas tekan enter. Okay, so sekarang ni kita dah lukis segi 4. Okay, sekarang ni kita manakan barisan yang kita nak delete supaya senang kita nak buat lukis. So sekarang ni kita delete je mana garisan yang rasa dah tak perlukan. Manakah kita dah lukis kotak kan bahagian permukaan atas ni. So kita lukis, kita buang je garisan ni bagi tak perlu untuk sebagai panduan. So kita delete. So kalau nanti dia akan delete sekali garisan ni, lagi ambil kat trim, deletekan. Okay, so garisan ni pun tak perlukan. So yang ni kita delete. So yang ni pun kita delete. Okay, sekarang ni kita dah lukis sebuah kotak, dua kotak je kan. Okay, sekarang kita akan lukis garisan apa yang senang kita lukis. Okay, so garisan ni macam 4 segi, tapi dia adalah condong. Tetapi memandangkan dia condong, tapi dia senang lukis sebab apa? Sebab dia just buat garisan, sambungkan hujung ni sampai ke hujung ni. So senang saja. Nanti kita ambil line. Jadi kita akan memandangkan dia, kita akan on dulu snap kita. Memandangkan dia macam sengit kan, so kita off kita punya auto. So kita ambil titik ni, kita jangan sambung ke hujung ni. So dekat YC keluar. Kemudian kita akan tambah lagi line button sini ke hujung ni. Okay, lagi satu bahagian permukaan dah dan permukaan di belah sini. Ambil line, tak tempel sini hujung, sambung ke hujung ni. Okay, so sekarang ni kita dah buat bahagian ni dah. Okay, sekarang ni kita akan lukis bahagian tepi ni. Okay, jadi macam mana kita nak lukis? Kita memandangkan ni adalah sebuah permukaan tepi, jadi pastikan kita nak senang kita bahagian ni pilih. Okay, so sekarang ni macam mana nak buat ni? So sekarang ni memandangkan kita nak lukis, tapi memandangkan kita lukis senang, kita buat kotak ni dulu sebab nanti dia akan bantu kita untuk melukis. Okay, so kita ambil line dulu. Kita ambil line. Okay, so sekarang ni dia akan nak pilih line sini, berapa yang panjang sini, berapa jarak dia ni. Kita on auto balik. Berapa dia punya jarak dia? 10. Dah tekan 10, tekan enter. Ke atas berapa ni? 20. Enter. Tolak ke tepi adalah berapa? 40. Enter. Dan ke bawah adalah macam mana ni? Dia 20 ke 40? Dia tak betul. Dia bukan 40. So dia 30. Dia tekan delete balik. Ambil line. So sini apa je punya jarak dia? 30. Dia tekan enter. Dan ke bawah. Bawah dia adalah berapa? 20. Dia tekan enter. Ok, sekarang ni kita nak lukiskan. So kita zoomkan sikit. Jadi kita ambil ellipse. Ellipse tekan je mana. Dia akan keluar. Yes. So cari center of session. Ok, so center. Kita akan on ni. Kita akan tekan depan. Dan kita cari. So sekarang ni line ni nak tunjuk ni kan. Ok. Kita ganggu sikit kat sini. Jadi senang. Memandangkan ni bukan line.
So tekan sini. Okay, jadi macam mana nak buat line supaya bantu kita center? Senang je. Kita ambil line. Okay, so gerakkan dia. Okay, 3 kali 30 kali 2 berapa? 15. So ke sini 15. Tekan enter. Atas tu saja. Okay, so sekarang ni kita nak buat ellipse. So kita ellipse, kita pilih ISO circle dan kita titik kat ujung ni. Dan dia kata apa? Berapa kali radius? Radius dah ada, jadi kita tekan ke ujung ni je. Okay. Okey, baik. Sekarang ni kita nak lukis. Tapi bila kita lukis bulatan, bulatan ni dia tak sampai ke ujung ni. Jadi, bila kita tengok betul-betul, rupa-rupanya kita tak perlukan guna ellipse. Jadi, kita akan guna fillet. So, macam mana kita nak guna fillet? Apa-apa kita lukis, pastikan bila kita buat adakah dia tepat dengan gambar yang kita nak gambar tunjukkan. Okay, so kita nak fillet, tekan fillet. So dia akan tanya berapakah radius kita. So mandangkan dia adalah bahagian sini saja, tak sama. Okay, kita lihat kotak. So ya, kotak tu betul. Kita lihat kotak tu betul. So tengok kotak. Okay, so tengok kotak kan. Berapa sini sengit kan? Ni sini sengit sebab apa? Ini adalah 1. Ini adalah 1 kan? Dia tinggi 1 situ. So sini dia akan dah sambung dia. Okay, jadi itu kat sini. So kita cuba ini. Kita cuba fillet dulu. So radius dia. So radius berapa ni? Radius dia adalah 10. Tengok apa akan jadi. 10. So kita start sini dulu. Dan sambung sini. So kemudian bila kita buat fillet, tengok apa jadi. Itu sama. So kat sini kita tak sebab apa. Okay, so sekarang macam tu. Kita nak dia senang. Bandangkan kita buat kotak, dia beza dia fungsi kotak ni dibantu kita buat fillet terus saja tanpa kita bagi ukuran dia. Sebab kita dah buat kotak kan. So dekat fillet ni tekan garisan sini. Sini. Okay, so tadi kita boleh letakkan berapa radius dia. Bandangkan jarak dia adalah 3. So kita lukis 3. Nak senang 20 lah. Yes, 20 sini. Sini. So sebelah tu pun sama.
radius dulu, tekan enter, kita dulu cari dia dulu. So sekarang tak boleh, just repeat balik calculate. So tengah radius, radius berapa? 20, tekan enter. So tak boleh, je kita repeat je balik. Bagi saja silakan. Ini so kita dulu enter. Sebab apa tak boleh ni? So kita repeat tengok balik. So sekarang ni kita cuba letak radius dalam ukuran 15. Apa yang akan berlaku? So tambahkan sini. Jadi radius is too large. So mungkin terlalu besar. Kan? Jadi kita tukar fillet kita balik. Kita cuba letak ukuran yang kecil. So sama juga dia tak boleh. So alternatif kita perlu buat adalah cuba repeat balik. Kadang-kadang kita nak buat satu bulatan bawah bulatan kan, tapi tidak boleh. Repeat apa yang kita guna. Sebelum tu kita perlu save dahulu kerja kita supaya nanti kita tak terhilang. So kita tulis tugasan 3, just tekan save. So sekarang ni macam ni nak buat ni. So macam mana kita nak buat separuh bulatan ni? Dia ada cara dia. Kita cuba dulu kat center macam mana. So yang ni kartu. So kita klik ni. So kalau macam tu kita jangan risau. Kita buat dia. Okay, so kita buat line tengah-tengah. Satu, dua, tekan enter. Okay, sekarang ni pun kita akan buat bahagian di bahagian kita tengok ni luruskan bahagian. So kita buat dia bahagian satu. So sekarang ni kita cuba ini dulu. Macam nak buat ni. So macam nak buat. Okay. Padahal kita lukis tapi takkan dapat bulatan ni. Dengan bulatan kamu akan dapat macam ni. Jadi kamu susah sebab dia tidak tepat. Okay, jadi kita isi kamu video kita delete. Kita tengok macam mana nak buat ini. Okay, jadi kita akan bagikan kepada berapa ni? 3 bahagian. Jadi dibagikan 2 bahagian. Line. Okay, jadi dengan sini berapa? Jadi 1/5 plus siap. Sini kita ada kan. Okay, so kita akan dapat yang tengah dia. Kita ambil line. Buka macam ni. Dan kita akan dapatkan tengah dia. Okay, sekarang ni kita macam nak lukis. Okay, so sekarang ni
Ada beberapa cara yang alternatif supaya kita lukis nampak betul-betul macam bulatan. So kita just style dulu. Jadi kalau macam ni dia akan dapat dan sebab akan kita so kalau macam tu kita cuba guna set kat sini. Kita on set dulu. So kita akan ini adalah kita cuba 10 dulu, tekan enter. Nampak 10. So kita risau kita buat dia dia 10 kita akan dapat ya. Nanti kita edit set. So kita akan polyline. Tak boleh kan? So kita cuba lagi. Tengok kenapa kita tak boleh nak buat. Okay, sebab apa? Sebab dia adalah sepatutnya kita separuh sini buat kotak separuh bulatan dan kita sini buat sedikit. So kalau macam tu senang kan. So kat sini kita dulu jadi kita ambil line kita tengah ni buat ke sini berapa 10 tekan enter ke atas ya tepi bagian kan. So sebab kita pandangkan kotak akar tapos di sini adalah sebelatan. Nanti akan dapat sebelatan satu sebelatan yang flip ke sini dapat satu sebelatan macam ni kan. So kita lihat je. Okay, sekali pun kita kaedah yang sama di bahagian tip ni kita ambil line tip ni bawa ke sini. Itu adalah 10 ke sampai ke atas. Lepas tu kita ambil trim kita padam sekali kita ambil dan kita ke belakang ni sebab kita dah okay, so sekarang ni macam ni nak buat yang kita trim menegaskan kedudukan. So tak perlu ni pun tak perlu. So yang ni pun tak perlu. So kalau macam tu masih nak buat ya kita ambil dan terpadam.
Kita buka. Jadi dapat tak? Okey, sampai lagi kita buat. Walaupun tak apa sama sebabkan dia adalah okay, belajar sekarang ni kita akan, lepas kita dah bahagikan ni, kita akan buat satu bulatan untuk bahagian di sini. Klik tekan list dan kita akan pilih isocircle. Titik dekat sini dapat sampai hujung ni. Sebab ideal dia adalah jadi 3 kan, so macam mana kita nak buat ke atas ni. Jadi kita ambil move, kita akan pilih sini, tekan enter, so kita ambil lantik sini, sambung ke hujung ni. So saja. So sekarang ni bahagian yang seterusnya adalah kita nak trim, tekan trim. Kita pun mana guys yang kita perlukan. Itu tak perlu. Okay, ini pun kita ini pun tak perlu.
mana ni? Ni pun tak perlu. Okey, tambahkan macam ni. Dan betul. Ni. Ni. So sekarang ni apa lagi yang perlu kita? So sekarang ni satu telah tinggal. Kita ambil line. Ambil sini. Sini. So kita ambil ni. Kita suruh sikit. Okay, so sekarang ni kita dah lukis satu bahagian. Bahagian tepi ni. So apa lagi yang tertinggal adalah kita perlu tambah satu garisan di dalam ni. Wujudkan ni adalah satu ni adalah macam dia berlubang sikit, berluang. Ambil line kita pakai. So ni lah. So macam tu dia jaga aku tak kita off dulu. Sini dia berisau. Dan kita pergi dekat frame sini. So ada biasa perlu kan kita padam. So sekarang ni kamu lihat penting tak bila kita ikut step by step satu persatu mana yang bahagian yang senang untuk kita lukis. Kemudian bila dah kita lukis part yang senang, kemudian baru kita lukis part yang susah. Sebab nanti bila part susah tu kita akan cuba in error banyak kali. Sebab situ dia akan ambil masa yang banyak. Jadi sini bila dah kita cuba dah sekali tak dapat keadaan betul, dah sekali kita cuba menggunakan kaedah yang senang. Ok, baik. Sekarang ni yang dapat tak tu lah skill yang perlu kamu faham, apa kamu ada untuk melukis yang lebih mudah dan lebih cepat. Ok, so sekarang ni kita dah buat. Kita jangan lupa untuk save. Ok, baik. Sekarang ni kita dah save kerja kita. Sekarang ni kita akan buat ukuran. Ok, ukuran ni macam mana? Kita ambil bahagian ni. So dimensi ni kan dia banyak line. So kan line kita pilih je attention. Ok, so bila macam tu kita kena on kita punya snap. So kita nak ukur yang mana satu ni, ujung sampai ujung tu kan. So macam ni. So kalau macam tu dia akan ganggu. Kita off yang ni. So saya ni macam nak buat. So kalau macam tu kita pergi tekan rotate ni sampai macam ni. Macam ni. Patutnya 87. Sebab apa? Kita tak sampai ke hujung yang betul. Macam ni sampai betul-betul handphone dia. Dan hujung sampai handphone dia. Dan kita cuba rotate. Pastikan kita handphone. Itu handphone dia betul 90. So sekarang ni pun dia sama. Sini. So kita dulu. Ok, so sekarang ni kita rotate. 40. So kalau kita nak senang, kita dah lukis pada bahagian part yang senang. Ok, sini. Ni kan, so ada yang ni dah 10. So 55. Betul ke 55 ni? Betul ada silap kan? Ok, so kita repeat. So kita delete dia ni. Pastikan betul-betul sampai ke hujung. Dah sampai ni je. Silap. Betul.
Macam mana ada 50 ni? Betul ada yang silap kan? Ini yang penting kenapa kita perlu buat dimensi. Supaya kita boleh check adakah kerja kita ni betul. Okay, so kalau macam tu, kalau kita rasa betul tak kita buat, dah senang. Kita ukur je part yang ni. Okay, betul lah. So, ukur yang ni pula. Okay, ni 20 dah. Ni 20. So, yang ni ke berapa? Okay, so kan ni macam ni tak boleh tak sebab ni adalah garisan contoh. Okay. So, tentu kita ambil line. Cepet kat sini. So, penggunaan auto kita. So, kita guide je sampai apa ni. So, tiang dia sepatutnya berapa? Tu ada betul. Berapa ketinggian dia? Berapa ketinggian dia adalah 30. So, kalau 30. Tengok betul lah 30 kita. Kita search. So. Nampak tak sini? Berapa silap ni? Okay, so, kita F5. So, betul lah. Betul kan? So, macam mana boleh sampai 55 ni? Dari mana datang 55 ni? Cek je ni betul lah. Kita ada hujung ni. So, betul lah cikgu 55. Tapi kenapa stay dapat terlebih 50 ni? So, mungkin salah buat jadi. Sebab apa? Sebab kamu kira sini panjang ke sini sengit. Itulah sebabnya kamu perlu ni. Ni kamu nak test ni sampai sini betul tak? Memang lah. Okay. So kalau macam tu kita rotate kita tengok. Sebenarnya kamu akan dapat garisan yang betul. Ni pun sama. So kalau macam tu tujuh bahagian. Okay, so kalau line ni kan, dia satu kelemahan dia bila kamu nak lukis. Saya dah sini, kamu perlu buat garisan ni. Dia mungkin silapan dekat sini. Buat detect seperti ni. Atas dia dah bagi 20. Betul kan, patutnya 50 kan. Tapi kenapa? Sebab dia kira dia sengit. Okay, jadi macam nak buat. Kita buat dia kan. Okay. Hujung ini. Cukup sini berapa? Ni ada 50. Sebab apa? Sebab kamu sampai ke sini dia akan sengit tau. Dia walaupun dia lurus dia still akan sengit. Jadi dia macam tu. Just sekali delete untuk menunjukkan bahawa 10. Itu yang pentingnya sebab apa? Sebab kita tak kira daripada titik atas ke bawah. Betullah akan ada lebih 55. Okay, jadi kita akan tambah lagi satu guys. Dimensi di bahagian tepi ni. Dan di bawah ni. 30. Itu yang penting supaya kamu perhatikan apa yang kamu lukis. Cuba macam mana ni? Ni ke sini. Ni macam mana? Okey. Okey, komponen ni 20 juga ni. Ni sebab so kalau macam tu rotate ni. Ini penting. Okey, baiklah. Dan kita tambah lagi satu. Tambah space sini. Dan kita rotate. Okey, baiklah. Itu saja. Kita dah lukis part yang kamu tu lukis adalah di mana kamu lukis paling pertama. Kamu lukis mana part yang senang tu kamu buat. Okay, pertama, kamu kira dulu dimensi kamu di kotak kalau dia bagi kamu gambar raja begini. Kemudian, kamu jangan lupa, bila kamu dah buat, okay, kamu kira berapa dia punya jarak
Okey, kemudian kita buat kotak dahulu. Okey, dah buat kotak. Kemudian kita lukis mana bahagian yang dekat dengan permukaan kotak kita. Okey, so macam mana kita nak lukis permukaan kotak? Kita lihat pada kita punya objek ataupun lakaran yang dah dicontoh untuk kita lukis. Kita lihat daripada pandangan. Okey, pandangan atas, berapa permukaan yang kita akan dapat. Kalau kita lihat dari pandangan hadapan, berapa pandangan yang kita akan dapat lihat. Okey, manakala di pandangan sisi pula, berapa pandangan yang kita akan lihat dan berapa akan nampak. Okey, jadi kita dah nampak situ, kita boleh agak dah. Okey, so apa yang kita nak buat? Kemudian kita dah lukis kotak besar. Kemudian kita nak lukis, kita lukis di mana permukaan dia dekat dengan kotak dan dia adalah bentuk 4 segi. Walaupun 4 segi panjang, 4 segi sama pun, asalkan 4 segi, kamu lukis dahulu 4 yang tu senang, yang dekat dengan permukaan kotak. Kemudian kamu lukis bahagian yang lain yang tidak dekat dengan kotak, yang bukannya dekat dengan kotak, permukaan kotak yang juga 4 segi. Kemudian baru kamu lukis bahagian yang terperinci yang bukannya bentuk 4 segi. Sebab kat situ nanti dia akan ambil masa yang lama kat situ. Kemudian kamu dah lukis, kamu buat dimensi supaya kamu cek adakah kamu lukis tu tepat dengan apa yang kamu, sama dengan apa yang telah diberi contoh untuk kamu lukiskan. Okey, baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ingat, lukisan terbantu komputer, senangnya. Okey, baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.